وأرضاه ولجميع المسلمين والمسلمات والوالدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dapat kita bertemu bersama-sama sekali lagi bagi meneruskan pengajian kita. Boleh? Okey, bagian teknikal. Perlu pakai mic ni kan? Tak perlu. Okay, baik. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan pandemik COVID-19 ni sudah makin meningkat semula di Labuan kita ni, tapi masih lagi kita diberikan izin untuk bersama-sama meneruskan pengajian kitab kita ni ataupun pengajian Pondok Turos Labuan. Pondok kita ni diberi nama Pondok Turos Labuan, ya. Dan seperti mana yang tuan-tuan pun faham dan juga tuan-tuan mohon telah diberitahu bahawa pengajian kitab kita ni kita akan teruskan selagi mana tidak ada apa-apa arahan untuk penutupan dan sebagainya. Sekiranya berlaku pun penutupan di Masjid Layangan ni, mungkin kita akan boleh berpindah kepada venue lain. Manalah tahu kan, kalau ada kes biasanya satu premis tu baru tutup dalam 3 hari. Jadi masa tutup tu kebetulan pula pada hari Sabtu contohlah. Jadi maksudnya tidak ada boleh aktiviti di tempat ni. Jadi mungkin kita akan berpindah sementara sahaja di tempat yang lain. Cuma tuan-tuan mohon kami minta update dekat dalam grup lah. Apa-apa kita tengok dekat dalam grup supaya kita tidak terlepas. Dan kita akan usahakan sekiranya kata tak dapat juga kes terlampau meningkat, memang tidak boleh buat pertemuan, kuliah dan sebagainya secara fizikal tak boleh. Kita akan buat secara maya, secara virtual. Kita ubah kepada Google Meet dan sebagainya lah. Dan itu pun minta juga kepada tuan-tuan perempuan semua untuk sama-sama kita menyertainya walaupun dalam keadaan maya. Walau keadaan bagaimana sekalipun, dalam kita menuntut ilmu, adab kita perlu kena jaga. Walaupun secara fizikal ke, secara maya ke, maksud itu secara kita guna online sekalipun, adab kita tetap kena jaga. Adab ilmu, adab seorang guru, adab seorang murid, adab kita dengan ilmu. Kerana dengan adab lah kita akan dapat keberkatan ilmu tersebut. Ramai daripada zaman kita sekarang ni belajar macam-macam, sijilnya tu kalau kita tengok dahsyat, sangat dahsyat. Mungkin PhD-nya pun 10, mungkinlah. Sebabnya buat tesis, dia rajin buat tesis, buat kajian sebagainya sampai viva banyak kali sebagainya. Kadang-kadang mungkin tak perlu viva lah, sebab dia dah profesor dah. Dia buat tesis tu untuk tambahan lah, tinggikan lagi saya. Cuma apabila dia tidak ada adab, dia tidak mulakan ilmu tu dengan adab, maka tak ke mana sebenarnya. Walaupun sijilnya tu gagah dan juga megah, gemilang di mata manusia, tapi sebenarnya pada hakikat ilmu itu sendiri sebenarnya tidak boleh pergi ke mana. Sebab ilmu ni seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam dapat daripada Jibril, diajar oleh Jibril, Jibril mengajar kepada Nabi, dan ada juga wahyu daripada Allah secara direct. Jadi itu dia dalam bentuk tarbiyah. Maksudnya ilmu yang Nabi warisi tersebut bukan sekadar ilmu zahir fizikal. Macam kita tengok sini, bukan sekadar dengan kitab dan sebagainya, itu bukan sekadar Al-Quran itu saja. Tetapi dimaksudkan sebenarnya dia ada lagi dipanggil tarbiyah. Dengan penurunan Al-Quran, Nabi menerima wahyu daripada Allah, sama ada direct ataupun melalui malaikat Jibril tersebut. Jadi dia ada membentuk akhlak.
Dan apabila Nabi ajar pada para sahabat, tengok akhlak para sahabat macam mana. Sebabnya dia pergi dengan bukan sekadar ilmu dari sudut fizikal, tapi dari sudut batin itu, dari sudut dalaman dia panggil. Dan perkara itu tak boleh tidak, memang kena dengan adab. Sebab itulah kalau kita baca dalam hadis Jibril, hadis ni masyhur, hadis Jibril, hadis yang berkenaan dengan iman, Islam, ihsan, kemudian amaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Hadis tu kalau kita baca dalam kitab hadis 40, tuan-tuan balik rumah nanti boleh cuba cari PDF dan sebagainya lah. Hadis 40 Imam Nawawi. Hadis tu masyhur dan hadis tu sebenarnya riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari bahawa pada satu ketika sedang Nabi dalam majlis bersama dengan para sahabat, mana Nabi mengajar sahabat dalam masjid, dalam Masjid Nabawi itu, datang satu orang laki-laki yang tidak dikenali di Madinah tu. Maksudnya orang luar. Tapi nak kata orang luar sekalipun tak boleh. Sebab apa? Dia datang tu dalam keadaan syadidul bayad. Dia punya baju dia tu putih, itu sangat putih, mana bersih. Kalau orang luar, ialah sama dulu kan musafir tempuh padang pasir, jadi mesti akan ada dia punya kotor-kotor, debu-debu sebagainya, mesti. Sebabnya dia orang yang tidak dikenali di Madinah, mana mesti orang luar. Tapi tidak ada langsung kesan safir, kesan safar, kesan musafir itu tak ada. La yura bihi asaru safar. Dalam riwayat hadis tu riwayat Imam Bukhari dari jalur Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah kita yang kedua. Hadis itu Sayyidina Umar yang riwayatkan. Jadi sampai pada Imam Bukhari lah dia punya penulisan tu. Dan Imam Nawawi dimasukkan dekat dalam satu kitab, nama dia kitab hadis 40. Kitab hadis 40 tu nanti sertifikat nanti kita akan belajar. Itu pun salah satu kitab hadis yang fardhu ain perlu kita pelajari. Fardhu ain tu dia bukan tahun kifayah, dia fardhu ain, mesti kita akan belajar. Kitab hadis 40 Imam Nawawi. Tapi itu akan datang. Dalam kisah tu tadi, lelaki yang datang ni dia bukanlah orang luar, dan dia bukan orang dalam Madinah, sebab orang Madinah tak kenal. Tapi tak ada pun pada badan itu kesan-kesan musafir. Maksud dia tu baju dia tu putih, rambut dia ikan mayang, hitam elok. Maksud dia tak ada kesan-kesan debu musafir dan sebagainya. Dan apa dia buat? Dia berjalan terus duduk depan Nabi. Wasnada rukbatahu ila rukbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersandarlah lututnya itu dengan lutut Nabi. Mana dia lutut tu bertemu lutut. Kemudian dia tanya kepada Nabi soalan. Dan yang lebih mengherankan Sayyidina Umar dan juga para sahabat pada ketika itu, lelaki itu tanya kepada Nabi. Bila Nabi jawab, lelaki itu kata, betul kamu wahai Muhammad. Kita pun boleh. Kita pun boleh. Orang tak kenal tiba-tiba datang tanya kepada kami jawab, dia kata betul. Sudah. Akhirnya sekali bila lelaki ni boleh, panjanglah dia ada kisah yang 4 tadi kan, hadis dia tanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, itu tentang kiamat. Nabi kata, aku yang bertanya tu lebih mengetahui daripada yang kena tanya tentang bilanya kiamat. Jadi Jibril, lelaki itu tadi minta kepada Nabi untuk ceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Boleh kita tengok dalam itu. Itu penting juga. Yang berlaku dah pun pada zaman kita tanda-tanda kiamat tu. Maka habis daripada tu lelaki ni boleh. Bila boleh, sahabat Nabi tanya kepada sahabat, kenalkah kamu siapa lelaki itu tadi? Maka sahabat, kami tak tahu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi kata apa? Zalika ataupun haza Jibril ja'akum yu'allimakum dinakum. Ini penting ayat. Itulah Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan tentang agama kamu. Jadi rukun agama, nak mendirikan agama Islam ni, dia ada 4 komponen utama. Pertama mesti ada iman, yang kita belajar rukun iman ni. Yang keduanya Islam, rukun Islam. Kemudian yang 3 ihsan. Kita cerita pasal tasawuf tu. Dan tasawuf ni dia ada rukun dia juga. Dan satu lagi berkenaan dengan tanda kiamat. 4 ni, apabila orang tu tadi dia belajar ke 4 ini, ulama sebut 4 ni dia termasuk dalam fardhu ain, kita kena belajar. Dan kita dah masuk kat sini ni 3 kitab yang kita bawa ni, 3 sajalah dahulu.
Dan akan datang kita akan buka berkenaan dengan bab hari kiamat. Ada juga dia punya perbahasan dekat dalam bab hukum iman dan sekali nanti. Dalam kitab yang kita belajar, kitab akidah ni. Jadi sebenarnya kita akan belajar keempat bahagian itu. Itulah nak mendirikan agama Islam itu sendiri. Dan ditambah lagi oleh pendapat para ulama yang lain, apabila digabungkan dengan ayat Al-Quran, nak dirikan agama ni satu lagi tak boleh tidak, mesti ada satu dipanggil pengorbanan. Jihad dia punya 5 lah. 5 perkara nak mendirikan agama. Mendirikan agama Islam ni kena 5 tu. Pertama adanya rukun iman, rukun Islam. 2, kemudian ihsannya tasawuf. Kemudian dia faham orang tu sendiri, dia mesti dia tahu selepas ni dia nak pergi ke mana. Itu cerita pasal kiamat, cerita pasal akhirat. Kemudian ketika dia di muka bumi ni, dia kena jihad. Jadi dia ada pengorbanan, sama ada pengorbanan jiwa dia, nyawa dia, dan juga pengorbanan di sudut harta dia. Itu ada sebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai sekalian orang beriman, nak tak diceritakan kepada kamu offer, satu offer daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, yang mana kalau kita buat, selamat daripada azab yang pedih. Tunjikum min azabin alim. Apa dia? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu apa dia? Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dan berjihad di jalan Allah, makna berkorban di jalan Allah Ta'ala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan juga dengan nyawa kamu. Nyawa itu masuklah tenaga, masa tuan-tuan, kita bagikan pada malam ni. Sebab itu Nabi pun sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk pergi menuntut ilmu, terutama yang kita dah sebut ni, ilmu yang fardhu ain ni, maka Allah Ta'ala mudahkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Dan pendapat dari sudut para ulama sendiri pun, barang siapa yang mati dalam perjalanan pergi menuntut ilmu, maka dikira sebagai mati syahid. Dia sebagai mati syahid, sebahagian daripada mati syahid. Jadi sentiasalah jadikan diri kita ni menuntut ilmu, sama ada dalam labuan, keluar labuan sebagainya, kita sentiasa mencari ilmu. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan kita mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Sebab itu tergolong dalam salah satu daripada bentuk mati syahid. Kita nak pergi perang, tidak ada lagi, belum ada lagi kewajipan untuk berperang setakat ni. Kenapa? Kerana apabila nak pergi berperang, dia mesti ada perintah daripada khalifah yang sah, yang dibai'ah. Sekarang ada tak? Tak ada. Apabila sudah ada khalifah nanti, maka apabila dia suruhkan jihad, pada ketika itu wajib kita kena angkat senjata. Sekarang ni mana yang mengaku dia mengangkat senjata macam ISIS sebagainya, itu bukan jihad. Itu hanyalah mengejar harta dunia sebenarnya, mengejarkan populariti di dunia sahaja. Dia bukan sebenarnya jihad, walaupun dia bersedia dengan atas nama Islam. Waliyahillah. Tak apa, itu qadibah. Yang penting apa kami nak sebut tadi, ada Jibril tadi dia cerita pasal Adam. Bagaimana datangnya Jibril jumpa dengan Nabi, bajunya putih, bersih, dan dia tu bersedia betul-betul memberikan fokus dia, sehingga nak katakan dia duduk depan Nabi tu, depan betul-betul, bertemu lutut dengan lutut. Tapi kalau yang ini tamu dengan kami lutut dengan lutut, jangan nak bahaya. Ni ibadat di situ, bukan maksud dia satu kewajipan mesti tutup, mesti bertemu lutut-lutut. Bukan maksud itu, maksud kita beradab. Beradab, mana bersungguh-sungguh tu. Nantilah insyaAllah akan datang kita sambung lagi kalau berkenaan dengan beradab. Baik, kita sambung pada kitab kita. Kata Marang Hafizahullah Ta'ala, kata Syekh dalam usul 13 berkenaan dengan ma'rifatullah. Baik, sebelum itu kita ulang sedikit. Pada minggu lepas kita bahas berkenaan dengan bab iman. Apa itu iman? Iman ni yang kita tulis minggu lepas ada 3 tu kan. Membenarkan dalam hati, mengaku pada lidah, dan beramal pada perbuatan. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkani. Jadi apabila orang tu dia benarkan bahawa Allah Ta'ala Tuhan, Nabi Muhammad itu Nabi, dan dia membenarkan segala apa yang Nabi bawa,
Kemudian dia ucapkan pada lidah dia, iaitu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan dia beramal, setelah daripada itu dia beramal dengan segala kewajipan yang diperintahkan kepada dia, solat, puasa, zakat, sebagainya lah. Haji, dia jaga benda yang halal, dia tolak benda-benda yang haram. Begitu, maka orang ni tadi dikira sebagai orang yang beriman, mukmin. Ada beza ke mukmin dengan muslim? Ada beza ke mukmin dengan muslim? Ada beza tak? Jawapan yang paling tuntas sebenarnya tidak ada beza. Mukmin pun muslim, muslim pun mukmin. Cuma mungkin dari sudut ketinggian takwa, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, mana ada takutnya dia itu pada Allah Ta'ala, itu berbeza. Tahap keimanan orang itu berbeza. Sebab apabila orang itu mengucap 2 kalimah syahadah, dia telah mukmin dan dia juga muslim. Dia masuk Islam dan dia beriman lah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia muslim, orang Islam, dan dia juga mukmin, orang yang beriman. Jangan kita kata orang muslim ada sebagainya tak mukmin, itu maksud dia jadi kafir. Sebab muslim itu mukmin, mukmin itu muslim. Mana boleh kita dirikan rukun iman tanpa dirikan rukun Islam? Mana boleh kita dirikan rukun Islam tanpa dirikan rukun iman? Rukun Islam itu sendiri ada 2 kalimah syahadah. Yang pada 2 kalimah syahadah itulah rukun iman. Tapi tidak, kan kami dah bagi tahu minggu lepas kan? Rukun iman yang 6 itu dia datang daripada mana? Datang dari 2 kalimah syahadah. Maksudnya 2 kalimah syahadah itu rukun Islam. Dia saling berkait. Dua-dua itu saling berkait. Dia tak boleh kita pisahkan. Jadi mukmin itu muslim, muslim itu mukmin. Cuma beza dia darajatul iman, ketinggian keimanan itu beza. Ada orang beriman betul, dia memang tak, dia elak daripada melakukan benda haram. Kalau buat pun dia cepat-cepat bertobat. Jadi tinggi tahap imannya. Ada orang iman, dia beriman, dia beragama Islam, tapi benda haram dia ambil juga. Jadi di situ apa? Lemah lah iman dia, rendah lah iman dia tu. Tapi masih dia muslim, kita tak boleh kata dia kafir. Begitu. Boleh. Jangan kita terkeliru dengan yang disebutkan selama ni. Sebab mungkin ada jarum-jarum. Sebenarnya benda yang memisahkan antara mukmin dengan muslim itu sebenarnya ialah dakwaan-dakwaan dari puak orientalis sebenarnya. Puak orientalis ni apa? Pendakwah-pendakwah barat, orang kafir. Dia berkumpul masuk Islam dan dia rosakkan fahaman Islam itu dari dalam. Sehingga konsep mukmin dengan muslim itu kita kata beza. Sama juga dengan uluhiyah, rububiyah itu kalau kita faham pertama 3. Mereka yang pegang uluhiyah lain, rububiyah lain, itu sebenarnya pelik itu. Padahal Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Dialah bersifat dengan segala sifat ketuhanan uluhiyah dan juga sifat-sifat rububiyah, ketuhanan juga. Rabb dengan ilah sama makna Tuhan. Tapi bila dia bezakan uluhiyah lain, rububiyah lain, itu sebenarnya dia dah terpengaruh dengan cara ataupun kesesatan yang disebarkan oleh puak-puak orientalis yang memisahkan, cuba nak meracun umat Islam ni dari dalam. Dan benda itu terbukti tu kan. Memang terbukti dalam sejarah. Ada yang panggil masuk orientalis ni, orang barat, dia pura-pura masuk Islam, dia belajar Islam, malah kalau nak ikutkan dia tu profesor dah. PhD 2-3 dah masuk dah. Lebih dah mungkin daripada kita. Tapi dia bukan masuk Islam betul-betul. Dia bukan belajar ilmu Islam kerana nak dapatkan hidayah Allah Ta'ala. Tapi dia belajar ilmu Islam tersebut ialah untuk nak memusnahkan Islam sendiri daripada dalam, meracuni Islam. Akhirnya kesan sampai dah sama kita sekarang. Sebab tu ilmu yang asli daripada Islam, dia bukan ambil daripada buku terus. Dia bukan sekadar baca Quran tu dapat, baca hadis tu dapat. Bukan. Dia kena daripada ulama. Dia kena berjumpa dengan ulama. Dia kena jumpa dengan ulama yang betul, yang ahli betul pada bidangnya. Itu. Kan ada yang alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita kan, dia ambil daripada kata-kata ilmu sirin. Yang disebut talaqi itu kan, disebut kan talaqi itu. Itulah kaedah ilmu Islam.
sistem yang ada dalam Islam sebenarnya itu talaqi. Sistem ilmu yang kita nak belajar bukan sekadar daripada ilmu yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan tasawuf saja, segala bentuk ilmu. Sedangkan kedoktoran sendiri pun ilmu dunia betul, tapi dia mesti menuntut dengan senior dia. Tu ada housemanship sampai 3 tahun. Doktor percubaan tu. Bukan masuk-masuk lulus saja grading daripada apa ni, fakulti perubatan, tu masuk hospital tu jadi doktor pakar, ada tak? Tak pernah. Betul ke tidak? Dia kena belajar dulu dengan doktor yang lebih senior daripada dia. Supaya dia dapat pengalaman-pengalaman kedoktoran tu. Nanti bila dia jadi senior pula, dia akan nampak lagi. Apa itu? Takkan itu kita boleh ilmu Islam ni ambil daripada baca tu faham. Takkan macam tu. Mudah sangat. Allah ya. Baik. Maka kita masuk berkenaan dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah ya. Ramai orang zaman sekarang kadang-kadang ada sebahagiannya dia mendakwa bahawa dia orang makrifat. Pernah dengar tak? Orang makrifat, hakikat-hakikat, ya. Ada sebahagian daripada itu betul lah makrifat itu. Ada sebahagian itu bukan makrifat tapi melipat. Bahasa dia lah, sudut bahasa lah kita sebut. Melipat, mana dia menipu. Seolah-olah dia kata dia mendakwa dia makrifat. Tapi bila tanya pada dia, kenapa tuan tak solat? Aku dah makrifat. Itu bukan makrifat. Orang yang kenal pada Allah Ta'ala, dia akan junjung, dia akan buat segala yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba sampai pada satu tahap, dia katalah, dia mengaku dia makrifat, dia ilmu hakikat, tahap tinggi dah. Yang kita belajar ni kulit dia dah sampai isi dah. Tiba-tiba dia naik makam, sedang bahasa dia lah. Dia naik makam, dia tak salat. Betul ke salah tu? Salah. Nabi sendiri, kalau nak banding dia dengan Nabi, mana lebih makrifat? Mana lebih kenal Allah Ta'ala? Nabi. Tapi sepanjang hidup Nabi, pernah tak Nabi tinggalkan salat? Tak pernah. Tu hujah mudah je kita nak potong, nak potong, ya? Nak patahkan hujah dia. Ada di Malaysia kita ni banyak. Nama-nama figure tu tak perlu sebut lah, tuan-tuan boleh cari sendiri. Tuan-tuan boleh jumpa tu banyak dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram, bagai-bagai. Astagfirullahaladzim. Jadi nak dikira sebagai ma'rifatullah ni, ulama' dia gariskan dia punya syarat. Syarat dia 3. Mestilah jazam, iaitu mesti putus sampai pada keputusan, tetap pegangan hati dia tu tak berubah-ubah. Dia panggil al-jazmu. Jazam dalam hati dia itu tetap kekal, tidak berubah-ubah. Al-jazmu, ya. Jazam makna dia tetap pegangan hati dia. Tetap pegangan hati, makna tidak berubah-ubah. Al-jazmu ni, tetap ni dia tak boleh tetap macam itu saja. Dia mestilah tetap tu al-mutabiq bil haqq. Al-mutabiq bil haqqi. Mestilah tetap hati dia tu atas perkara yang benar. Atas perkara yang benar. Yang benar dia apa? Solat wajib ke? Boleh pilih-pilih. Solat lima waktu wajib. Tiba-tiba dia naik makam, boleh pilih pula. Aku nak solat ke solat, tak ada solat tak apa. Sebab apa? Aku dah naik makam dah, sampai Allah Ta'ala, tak apa. Macam tu kan? Itu pun bohong. Itu yang disebut melipat tadi tu. Dan nak kata tetapnya, tetap yang mutabiq bil haq, maksud dia yang selari. Mutabiq ni selari, maknanya dia ikutlah, selaras. Selari atau selaras. Bil haq tu dengan kebenaran. Kebenaran ni mesti ikut daripada Quran dan hadis. Mesti selari. Mutabiq bil haq an dalilin. Dia mesti dengan dalil. Dia mesti ada bukti, dengan bukti dia. Dia mesti dengan bukti. Orang tu dikira sebagai betul-betul kenal pada Allah Ta'ala. Dia bukan sekadar dia cakap, aku kenal Allah Ta'ala, cakap je, tak boleh.
dia mesti betul-betul dia zahirkan yang bahawa dia itu kenal pada Allah Ta'ala, maka dia zahirkan pada amalannya. Bila dia kenal, dia memang akan takut. Nabi, dia sungguh-sungguh dan sangat-sangat kenal pada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi, setiap apa yang Nabi nak buat, Nabi takkan buat keputusan sendiri. Tunggu daripada Allah Ta'ala. Tunggu daripada Allah Ta'ala. Walaupun ayat hijrah dah turun, tapi yang pergi hijrah sahabat dulu. Nabi belum pergi lagi. Kenapa? Kerana belum ada arahan direct untuk Nabi yang berhijrah. Tapi arahan untuk hijrah itu sudah ada untuk para sahabat. Kan sahabat dan sebagainya dah pergi dulu. Tapi tidak, Nabi kemudian baru Nabi pergi. Sebab belum sampai arahan lagi untuk Nabi pergi. Datang orang Arab Jahiliyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Ni Abu Jahal punya ayat ni. "Wahai Muhammad, sifatkan pada kami macam mana Tuhan kau." Ada Nabi direct yang jawab? Tak ada, tunggu wahyu. Maka turun, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Turun ayat tu, baru Nabi jawab. Apa-apa Nabi nak buat, tunggu daripada Allah Ta'ala. Itu sifat Nabi. Sebab apa? Dia makrifah, dia betul-betul kenal Allah Ta'ala. Dia takut sekiranya dia buat satu benda tu nanti Allah Ta'ala tak suka. Itu kalau betul orang yang makrifat. Dan apabila betul-betul dia tu makrifat, dia kenal Allah Ta'ala betul-betul, dia menjalankan apa tanda dia. Sebab kenal tu pada hati, kita tak nampak. Jadi tanda dia apa? Dia akan zahir pada luaran dia, pada amalan dia. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki dia memang seorang hamba Allah Ta'ala. Wara' dia, zuhud dia, dia kan zahir begitu. Solat tak tinggal, puasa, dia suka puasa, dia suka benda baik, benda yang jahat, haram sebagainya memang dia tak nak buat. Memang dia cuba elak. Kalau terbuat sekalipun, taubat dia, bertaubat dia tu lebih daripada taubat orang lain. Kalau kita cerita buat benda ni, orang memang nampak bid'ah je. Contohnya ada dalam seorang ahlillah. Ini kami baca dekat dalam kitab Imam Sya'rani, Tabaqat Kubra Imam Sya'rani. Tabaqat Kubra Imam Sya'rani ni, Imam Sya'rani ini dia karang kitab berkenaan dengan ahli sufi, manaqib ataupun biodata ahli sufi. Bermula daripada nama pertama Sayyidina Abu Bakar sampai kepada guru dia, guru pada Imam Sya'rani. Dikarang satu-satu biodata seorang-seorang. Nama kitab itu kitab Tabaqat Kubra. Ada seorang wali ni, kita nak sebutlah nama nanti ada isu. Dia ni memang betul-betul makrifat pada Allah Ta'ala. Cuma dia tersilap sikit je. Apa dia? Dia termasuk masjid pakai kaki kiri. Salah ke masuk masjid pakai kaki kiri? Haram ke hukumnya? Tak, makruh betul. Dia sudah hukum fiqahnya. Tapi orang yang kenal Allah Ta'ala, makruh pun pada dia memang tak nak buat. Kalau dia terbuat sekalipun, tengok cara dia buat macam mana. Dia keluar daripada masjid, dia terus bebaskan hampa. Maka kita boleh tak buat macam tu. Hampa tak ada zaman ni, tak apalah. Masuk masjid terlangkahnya pakai kaki kiri, tak sengaja. Tak apa, keluar ambil seekor lembu, sembelih bagi orang makan. Boleh tak kita buat yang tu? Boleh sampai kita kan? Jadi adakah boleh kita nak ngaku kita makrifat? Astagfirullahaladzim. Jadi kita ni insya-Allah mudah-mudahan sampai pada tahap makrifat ni, kepada tahap wali ni. Tapi yang penting kita kena tahu step permulaan dia. Sebelum nak dapat kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, bagai-bagai karamah dan sebagainya tu, kita first ni dulu. Apa dia? Iaitu kita kena kenal pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal sampai tak hati kita ni tetap dengan benda yang betul. Kenal pada Allah Ta'ala ni sampai hati kita ni tidak ada lagi rasa ragu-ragu. Kenapa? Kerana yang kita dah pelajari itu adalah perkara yang benar dan dengan berdalil, dengan berbukti, ada bukti.
Jadi ulama dia susun. Kalau kita tengok dalam usul 14 tu, bagaimana kita nak sebut, nak kenal Allah Ta'ala ni sampai tahap tetap. Jadi mengenali Allah Ta'ala, mengetahui tentang Allah Ta'ala ni, dia ada dua jalan. Dan kedua-dua ni wajib fardu ain ke atas setiap orang. Untuk mengenali ataupun mengetahui Allah Ta'ala ni dan juga Nabi-Nabi sebagainya tu, dia mesti ada dua jalan. Dia kena tahu ataupun kenal tu atas jalan yang ringkas-ringkas. Macam mana jalan yang ringkas-ringkas ni? Jalan dipanggil sebagai ijmal. Maknanya kaedah mengetahuinya. Kita tulislah sini, kaedah mengenali. Ada dua jalan. Satu atas jalan ijmal dipanggil. Ijmal ni maknanya dia ringkas, rangkum semua, simple-simplenya. Satu lagi tafsil. Tafsil ni maknanya dia terperinci. Mana kaedah nak mengenali Allah Ta'ala ni, dia ada dua. Satu ijmal, satu tafsil. Macam mana disebut sebagai ijmal ni? Ijmal ni ringkas. Kita tahu Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kebesaran, segala sifat keagungan. Itu ijmal, ringkas, rangkum. Itu mudah. Kira kalau orang tu dia sebut bahawa Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan, dia maha hebat, maha agung, tidak ada yang boleh sama dengan dia. Itu ijmal, ringkas. Kalau secara tafsir, ini disebut sebagai sifat 20 tu. Ada sifat wajib, ada sifat harus, ada sifat mustahil. 20 sifat wajib, 20 sifat harus, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Jadi ada 41. Kalau kita campur-campur lah, dia ada 41 perbahasan kat situ. Dia bagi simpulan iman. Itu tafsir. Kalau mengenal Nabi pula secara ijmal, Nabi ni insan yang hebat, istimewa, Allah Ta'ala bagi kelebihan sebagainya. Itu secara umum, secara ringkas-ringkas, rangkum-rangkum, mudah-mudah simple kita sebut. Dan kena kenal juga dengan Nabi itu secara tafsir, bahawa Nabi ni ada mempunyai 4 sifat wajib. Dia tidak akan mempunyai sifat mustahil. Bukan kita belajar sifat mustahil itu nak kata Nabi itu ada sifat mustahil. Bukan, kita belajar itu untuk kita nafikan sifat mustahil itu. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Kita tahu Allah Ta'ala ada 20 sifat yang wajib bagi dia. Sifat yang wajib sebenarnya lebih lagi, tapi diceritakan dalam Quran. Kemudian ulama rangkumkan, ringkaskan kepada kita 20. Itulah setakat yang wajib itu kita kena tahu. Lawan bagi 20 yang wajibnya, iaitu 20 yang mustahil. Bukan 20 mustahil sifat Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala ada sifat yang mustahil itu. Bukan. Kita belajar untuk apa? Kita nafikan benda itu kepada Allah Ta'ala. Kita tolak sifat mustahil itu. Kita kenal benda itu tapi kita nafikan. Itu bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takkan bersifat dengan sifat yang mustahil itu. Begitu. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Itu pada hak Allah Ta'ala. Kalau pada hak Nabi pula, 4 yang wajib, 4 mustahil, 1 yang harus. Jadi 41 ialah 41 campur 9. Berapa? 50. Itulah 50 simpulan-simpulan iman, 50 perbahasan yang kita akan bahas dekat dalam kitab ni. Banyak ke 50 tu? Dan sikit je sebenarnya. Sikit saja. Sikit saja. Ulama dah padat kan, dah kompak dah untuk kita. Kalau kita banding, kalau kita nak baca Quran 6236 ayat, keluarkan konklusi sendiri boleh. Siapa kita nak ambil tu daripada Quran? Tu hati-hati dengan orang yang menghantar berkenaan dengan Nabi ke kanan, tu ulama ke kiri, kita ikut ulama lagi. Kan ada orang hantar Ustaz Mazhab Sian, Ustaz Mazhab. Orang yang hantar tu mudah je. Kalau bahasa Ustaz Usam, tu kenal Ustaz Usam, anak mantan mufti negeri Kedah tu, Syekh Datuk Badaruddin tu. Dia kata apa? Kata-kata tu besar, tapi otak dia kecil. Jadi dia tak boleh nak cerna benda tu. Tengok komen dia lah, kasar sikit lah komen dia.
Kalau komen yang bagus sikit, kalau tuan-tuan nak tengok ilmiah lah. Komen Engku, Ustaz Engku Fadil, itu ilmiah. Dia buat bukti lagi. Nantilah kejap lagi kan kita syarahlah kalau sempat benda tu. Baik? Okay, baik. Kaedah mengenali Allah Ta'ala dari sudut ijma', dari sudut tafsir, dua-dua wajib. Ini fardu ain. Dan bila kenal tu pula, kenal dengan apa? Kenal dengan berdalil, dengan berbukti. Bukti itu, sekurang-kurang bukti mestilah bukti yang ijmali. Maknanya dalil tu sekurang-kurangnya ijmal, yang ringkas. Ijmal lah yang ringkas. Macam mana kata bukti yang ringkas? Allah Ta'ala itu mempunyai segala sifat keagungan. Apa bukti dia? Adanya alam ini. Ringkas tak? Ringkas. Sebabnya kita kata kita kenal Allah Ta'ala dalam keadaan yang ijmal, yang ringkas, dengan bukti yang ringkas. Adanya alam ini. Atau kita nak kata sifat Allah Ta'ala yang secara tafsir, Allah Ta'ala itu sifatnya maha berkuasa, kudrah, berkuasa dia, gagah berkuasa, berkuasa Allah Ta'ala. Apa buktinya? Apa bukti? Adanya alam ini. Itu fardu ain, tahap yang fardu ain. Maksud dia tuan-tuan nak belajar dalil, perlu kau kena buka ayat Quran satu-satu. Kalau nak cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tauhid dan sebagainya ni, itu disebut sebagai fardu kifayah. Dalil yang fardu kifayah orang nak tahu. Nak jadi ustaz, nak mengajar, kenalah belajar. Tapi kalau nak lepaskan fardu ain, setiap orang yang biasa, mana orang awam saja, cukup sekadar sampai bukti yang ijmali. Itu kita akan bahas nanti insya-Allah. Masuk ke sifat nanti. Boleh faham apa kami sebut tadi? Boleh nampak kan? Maksudnya kewajipan kita sekarang ni bukannya nak mencari hadis, nak mencari Quran, ayat Quran yang cerita dalil itu seperti terperinci. Itu bukan kewajipan kita. Itu kewajipan para ulama. Kewajipan kita orang awam ialah kita kena kenal Allah Ta'ala sama ada dengan jalan ijmal ataupun tafsir. Ini dua fardu ain. Dan dengan berbuktikan bukti yang ringkas. Kalau orang tanya kepada kita, apa bukti Allah Ta'ala itu ada? Ada alam ini. Apa bukti Allah Ta'ala itu berkuasa? Adanya alam ini. Apa bukti Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qidam, sedia kala, mana ada tanpa permulaan? Apa bukti dia? Adanya alam ini. Apa dalil Allah Ta'ala itu bersifat baqa, kekal abadi selama-lamanya? Adanya alam ini. Kenapa pula? Apa dia punya relationship? Mudah aja. Relationship yang kedayan kan? Boleh tutup sikit kali pintu tu, sebab ikon kata tak ada kesan. Sian orang di depan. Baik. Hukum kait dia, Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud. Tafsir secara tafsir, kita kenal Allah Ta'ala itu ada. Apa bukti adanya alam ini? Macam mana kita nak hubung kaitkan? Kalau Allah Ta'ala itu tiada, bagaimana pula alam ini boleh terjadi? Sedangkan alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau pencipta tak ada, bagaimana dia punya rekaan cipta dia ni boleh ada? Betul ke tidak? Kereta tiba-tiba boleh ada tanpa ada orang yang buat. Tanpa ada kilang yang proses kereta tu, yang potong berbagai lah, bawa dia pasang sebagainya. Tanpa ada, tiba-tiba ping, jadi macam tu. Kita akan kata benda tu tak logik. Betul ke tidak? Tiba-tiba kayu balak yang hanyut dekat laut tu kan, sampai dia tampil di pasir, tiba-tiba pum, jadi sampan. Pernah tak kita tengok begitu? Kalau ada, kami nak pergi berburu dengan orang tu. Tak pernah lagi tu? Sihir. Nampak? Dia kan pergi pada situ. Orang kata sihir lah, macam-macam lah. Tak apalah, itu tuduhan-tuduhan saya lah. Nanti kita masuk ni, benda tu tak mustahil pun kepada Allah Ta'ala. Dia akan datang lah, insyaAllah. Ni kita ambil sini dulu. Sekadar asas dulu kita nak adakan tapak yang paling kukuh dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan lah. Apa bukti Allah Ta'ala itu bersifat kekal abadi selama-lamanya, tidak akan mati?
adanya alam ini. Kenapa alam ini jadi bukti pula? Kalaulah Allah Ta'ala itu fana, yakni musnah, kalaulah binasa Allah Ta'ala itu, bagaimana pula alam ini boleh terjadi? Betul tidak? Allah Ta'ala itu qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendiri. Maksud dia apa? Dia buat alam ni tanpa pertolongan, dan dia itu sendiri terjadi. Mana Allah Ta'ala itu sendiri wujud tanpa ada yang menciptakan dia. Itu maksud qiyamuhu bi nafsih. Tidak ada yang menciptakan dia, dan dia bila dia menciptakan sesuatu tidak perlu kepada pertolongan. Itu panggil qiyamuhu bi nafsih. Apa bukti Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih? Adanya alam ini. Apa pula dia punya hubung kait? Macam mana punya relationship dia? Ya? Apa macam mana pula kita nak hubung kaitkan dia? Gini, jikalau Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu dengan pertolongan, maka nescaya dia itu lemah. Sebab dia perlu pada pertolongan. Kalau Allah Ta'ala itu lemah, bagaimana alam ni boleh ada? Alam ni kan kita dah bahas dulu. Alam ni sekalian makhluk. Apa sahaja yang selain daripada Allah Ta'ala, itu alam. Dapat catat ke kami semua ni? Mudah-mudahan lah dapat catat, insyaAllah. Ya, Allah, sian anak tu. Sian. Bawa dia tidur ke dalam. Bawa dia tidur kat dalam. Dekat dalam sini. Kesian dia. Sajuk tu. Mama tu sajuk tu. Bawa dia dalam sini. Di kawasan muslimat sini. Situ pun rasa ada batas kami. Kalau tak, pakailah dulu. Kalau aku sebagai tu, ulurkan sikit. Kesian anak tu. Dengan anak kecil ni, dia raja bagi kita, sumber rezeki kita. Kita kena layan dia tu. Bila dia besar, umur dia 7 tahun ke atas, kita kena layan macam apa sikit. Salah kita kena watan. Bukan kita kena watan, kita watan dia. Tapi sayang, kita tak kena sayang. Dia amanah kita. Dalam masa sama, dia juga anugerah bagi kita. Tu anak keturunan kita lah, sudah keturunan. Baik, itu selingan saja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Apa bukti Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mendengar? Apa bukti dia tu? Apa dalil dia? Dalil dia, baharunya alamnya, ada alamnya. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak mendengar, maksud lainnya pekak, nescaya dia lemah. Betul ke tidak? Kalau dia lemah, bagaimana alam ni boleh ada? Itu dalil ijmali lah ni, ringkas. Apa rangkuman dalil ijmali ni? Bukti yang ijmali ni, adanya alam ini, itu dah dalil dah. Bolehlah sifat mana sekalipun, bukti dia apa? Adanya alam ini. Itu dah bukti dia. Fardhu ain, selesai masalah tu, kita boleh tutup kitab lagi. Betul. Itulah sebenarnya yang ulama, tuan-tuan bacalah mana-mana kitab sekalipun dalam bab tauhid ni, itulah sebenarnya fokus yang ulama nak sebut pada kita. Itulah fokus nak disebut pada kita sebagai orang awam. Nak melepaskan fardhu ain orang awam, kenal Allah Ta'ala dalam jalan yang ijmal. Maknanya dia tahu Allah Ta'ala maha berkuasa, maha hebat sebagainya, dia tahu. Dan dia kenal pula sifat-sifat Allah Ta'ala secara tafsir. Itu fardhu ain. Dia tahu sifat wajib macam mana, sifat yang mustahil macam mana, sifat yang harus macam mana. Dan dengan dalil, dengan bukti. Dalil bukti itu sekurang-kurang bukti apa? Ijmali, yang ringkas je. Apa ada dalil bukti yang ringkas ni? Adanya alam ini. Adapun kalau nak pergi pada bukti yang tafsili, apa ayat Quran dia, apa hadisnya, apa itu, apa ni, kalam ulama sebagainya, itu tafsir. Itu sudah terperinci. Kenapa ayat Quran ini dipilih? Apa dia punya istidlal? Istidlal ni maknanya dia cara kita berdalilkan dengan dia. Kenapa dia pilih? Apa madlul dia? Itu penting kita. Itu fardu kifayah. Bila orang nak terjun betul-betul dalam bidang ni, wajib dia kena belajar yang tafsir tu. Belajar pula kalau setiap satu-satu sifat tu, contoh macam sifat wahdaniyah, macam mana kita nak kata Allah Ta'ala itu esa? Apa dalil Allah Ta'ala itu esa? Untuk orang awam, dalil dia apa? Adanya alam ini. Apa hubung kait? Kalaulah Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, nescaya Tuhan itu bergaduh. Betul tidak?
Kalau bergaduh, maksudnya macam mana alam ni boleh terjadi? Nak buat cawan sekalipun, dua Tuhan bergaduh, jadi cawan jadi tak? Bukan kata kita ambil, kita buat gini lah. Dalam satu syarikat, dua CEO pun berlaku. Nisbah pada kita. Dalam satu kereta, dua pemandu. Dua steering boleh berfungsi. Kanan satu, kiri satu, atau depan satu, belakang satu, atas satu, bawah satu. Tak kisahlah mana tempat. Apa berlaku? Tak bergerak mungkin, ataupun pecah, hancur kereta tu. Betul ke tidak? Seorang nak masuk kiri, seorang masuk kanan. Apa berlaku? Masuk ke laut tu. Dia akan jadi musnah. Bayangkan kalau kata Tuhan itu bukan wahdaniyah, bukan esa, bukan tunggal, dia berbilang-bilang. Ada 2, 3, Tuhan 4, 5, 6, 10, tak kisah, Trinity ke sebagainya. Apa berlaku? Gaduh kan? Kalau kata dia muafaqah sekalipun, masuk sepakat sekalipun, buat dia mesyuarat, sepakat, okey, kita sama-sama nak menciptakan Ustaz Syafi'i, tetap bergaduh juga. Kenapa? Kata memang kita sepakat nak cipta Ustaz Syafi'i, tapi aku nak ciptakan dia sifat macam ni. Orang kata tak, aku nak buat cara lain. Sama, tetap bergaduh. Apabila pun tak akan selesai. Maksudnya makhluk tetap takkan terjadi. Tapi hakikat sekarang kita tengok dia ada tak alam ni? Ada. Itu bukti Allah Ta'ala itu esa tunggal. Itu dalil yang ijmali. Kalau pergi pada tafsiri, ada yang akan bahas pula bab kam muttasil fi sifat, kam muttasil fi zat, kam munfasil fi sifat, kam muttasil fi kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat, kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat, kemudian kam munfasil fi af'al. Faham berlima tu, bodoh tu sah. Itu fardu kifayah. Nanti kita sampai tajuk tu, kami akan buka untuk tambahan pengetahuan. Sebab kita nafikan kam yang 5 atau sebagai ulama sebut kam yang 6. Kam ni maksud dia apa? Kam ni maksud dia apa? Had. Ataupun dia panggil ciri-ciri dia panggil. Ciri-ciri ataupun pecahan-pecahan dia panggil kam. Kita belajar, kita nafikan semua benda tu. Bukan kata Allah Ta'ala ada sifat kam tu ya. Bukan kami sebut ada tu. Kam yang kami sebut tu tadi tu, kam tu macam seolah-olah. Maksud dia, kita nafikan semua tu. Semua tu bukan sifat Allah Ta'ala. Kan pening sikit bahasan tu sebab dia fardu kifayah. Tapi sampai tajuk nanti kita akan buka insya-Allah. Jadi secara kesimpulan kami nak sebut pada malam ni bahawa tengok tu, Syekh sebut dalam usul 15 pada kesimpulan. Kita boleh baca situ. Tiap-tiap mukallaf boleh memilih salah satu daripada 3 cara. Minta maaf sebelum tu. Minta maaf sebelum tu. Sebelum tu kita tengok pada musrah 14 yang tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah. Mengenal secara ijmal segala sifat-sifat Allah Ta'ala, iaitu mengetahui dan mengiktirafkan bahawa Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan dan tiada terhingga banyaknya. Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan dan kita tak tahu sebenarnya limit dia berapa, kita tak tahu. Unlimited. Bukan data saja unlimited. Tidak terhingga banyaknya sifat Allah Ta'ala. Segala sifat kesempurnaan itu semua milik Allah Ta'ala. Dan dia memang ternafi daripada sifat kekurangan, walaupun satu. Memang takkan ada sifat kekurangan. Itu secara ijmal. Yang kami kata secara ijmal ni tadi ni. Dan mengetahui secara tafsil, mengenali secara tafsil, ini secara terperinci segala sifat Allah Ta'ala itu, iaitu mengetahui secara terperinci beserta dalil-dalil, sama ada dalil itu datang dalam bentuk naqli. Naqli ini makna datang daripada Quran hadis, atau dalam bentuk aqli. Aqli ini dari sudut dalil akal, tapi akal yang sejahtera, bukan akal orang gila. Kalau akal orang gila, dia tak boleh jadi dalil. Sebabnya orang gila memang tak berakal. Kita sebut akal orang gila tu pun, ayat tu pun salah benar. Orang gila ada akal, tak boleh. Kita tak boleh kata akal orang gila, tak tahu. Sebenarnya lah ayat tu, bahawa dia kenal sifat Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, kemudian 1 sifat yang harus. Maka tiap-tiap mukallaf diwajibkan mengetahui dalil segala sifat Allah Ta'ala itu sama ada
Sama ada makna dia pilih. Dengan dalil Quran hadis pun boleh, dengan dalil akal yang kita sebut tadi, iaitu adanya alam ini pun boleh. Begitu. Okay. Allahumma salli ala sallim ala sayyidina Muhammad. Dalil naqli itu dipanggil dalil ahkam, dalil yang teguh. Dalil akli itu diistilahkan dengan dalil yang tahqiq. Tahqiq ni makna dia lebih dia panggil apa? Dalil naqli ni dalil daripada Quran hadis ni memang dalil yang teguh, sebab memang direct itu Allah Taala yang tetapkan, yang Nabi yang sebutkan. Dia dalil naqal, dalil Quran hadis. Itu dalil ahkam dia panggil, dalil hukum, dalil yang teguh. Adapun dalil akal ni ialah dalil yang tahqiq. Tahqiq di mana dia apa? Dia meneguhkan juga. Begitu. Tahqiq mana dia lebih sampai kita kepada hak tu tadi. Itu nampak betul pada kebenaran tu, panggil tahqiq, lebih mendalam. Bahasa mudahnya. Dalil yang lebih mendalam. Wallahu taala alam. Jadi kesimpulan dia, kita boleh pilih. Dalil itu antara salah satu daripada tiga tadi. Dalil akli pun boleh, dalil naqli pun boleh, dalil akli ijmali pun boleh, dalil akli tafsiri pun boleh. Seseorang yang boleh berfikir adalah berdosa jika tidak mengetahui salah satu daripada dalil-dalil tersebut. Dalil itu tadi semua kita kena tahu, sekurang-kurangnya satu. Jadi rangkum dia, bukanlah kitab besar macam mana sekalipun, rangkum dia dalil yang kami sebut tadi, sekurang-kurangnya yang ijmali. Apa dia? Adanya alam ini. Itu bukti paling mudah. Cuma bila dah pergi pada hukum kain, kita syarah macam mana, itu sebenarnya tafsir juga sebenarnya. Allah Ta'ala alam. Cukup sampai sekadar tu dulu untuk kitab akidah. Nanti kita akan masuk pula pada pengertian mukallaf. Mukallaf tu apa dia? Sebab kita dah sebut tadi mukallaf tu kan, InsyaAllah akan datang kita masuk buat mukallaf. Kita tengoklah diri kita ni mukallaf ke tidak. Mukallaf ke tidak tu kita nak tengok nanti, InsyaAllah. Baik. Allah Ta'ala alam. Kita pergi pada kitab Safinatun Najah. Boleh pergi lagi, kita nak rehat sekejap. Lagi soalan ke dalam live? Ada. Okey, kita pergi pada muka surat 9 tu lagi, iaitu berkenaan dengan rukun Islam. Jadi kita pergi secara sebentar lalu lah. Kita baca je ambil tabarrukan, ambil keberkatan. Kata Marah rahimahullah ta'ala, faslun, ini satu pasal pada membicarakan berkenaan dengan rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Kata Syekh, rukun Islam itu 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi kita bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bersaksi kita bahawa Nabi Muhammad itu benar-benar Rasulullah, Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala. Wa iqamus salah, dan dirikanlah salat. Wa ita'uz zakah, dan bayarlah zakat. Wa sawmu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan ni. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kita pergi ataupun menunaikan haji bagi mereka yang mampu pergi kepadanya, mana pergi ke Baitillah. Dan dalam bab haji ni kita kena faham bahawa umrah kali pertama hukumnya ialah wajib, sama seperti haji. Kali pertama kita buat, hukumnya ialah wajib. Mana dalil dia? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surah Baqarah. Allah silakan kami. Mana yang hafal Quran boleh bantu kami Ustaz Syami kita boleh, Ustaz Syami. Ni sahabat anak ni, junior anak masa dekat Mekah. Sekejap lagi kita ta'aruf dengan dia.
Dia baru sampai sini, petugas di PZ. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalil itu tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan juga umrah kerana Allah Ta'ala. Jadi dari situ ulama mazhab kita Syafi'i, apabila ayat tu haji dan umrah digandingkan dalam satu ayat yang sama, itu menunjukkan dia punya kewajipan dia ialah sama. Iaitu haji pun wajib, umrah pun wajib untuk kali pertama. Kali pertama. Dan kita ni susah nak pergi umrah dan juga buat haji ni sebab kita jauh. Lain kalau kita memang tinggal di Masjidil Haram, kita tinggal di Mekah, kita memang tinggal di Saudi, mudahlah sikit banding kepada kita yang jauh ni. Jadi bila kita nak dapat pergi, ada peluang dapat pergi tu, tambah pula peluang dapat pergi tu kali pertama, mestilah kita buat yang sebaik mungkin. Dan bila nak buat yang sebaik mungkin, tak boleh tidak mesti ada ilmu. Sebab tu Malaysia kita salah satu sistem yang terbaik dunia dalam pengurusan haji sebenarnya. Sebelum pergi buat haji, kita akan ikut berapa siri kursus? 17 ke 19 siri kursus haji. Wajib pula tu. Tapi bila sampai sana ada lagi isu orang nampak Kaabah balik. Astagfirullahaladzim. Contohlah. Itu bukan masalah pada kursus, itu masalah pada individu itu sendiri. Ada juga pergi sampai sana, haji dan umrah dia tak sah. Kenapa jadi begitu? Itu bukan masalah pada bab khusus tu, bukan pada masalah bab khusus umrah, bukan situ masalah. Masalah dia ialah pada individu itu sendiri. Ada orang dia pergi buat haji umrah ialah kerana dia nak menunjukkan bahawa dia kaya, betul? Ini cara sembang orang kaya-kaya tu kan. Sebab saya pernah duduk dengan geng-geng Tasri, dengan Datuk Sri sebagainya. Sebelum musim Covid ni lah. Dia boleh dia tweet kawan ni Tan Sri, ni Datuk Sri. Datuk Sri, minggu depan kita pergi murah. Macam pergi melancong. Datuk Sri tu jawab lagi, saya free besok lah. Besok boleh ambil tiket tu pergi. Subhanallah. Orang kaya punya sembang. Tapi bila dia balik umrah, tak ubah juga. Dia balik haji, tak ubah juga. Itu yang adalah ustaz-ustaz kita dulu kan. Ingat lagi kata-kata almarhum Ustaz Ismail Kamus. Itu bukan dapat haji yang mabrur, itu haji Marlboro dia panggil. Kenapa jadi begitu? Sebab bukan masalah kepada man istata'a ilaihi sabila. Itu bukan masalah pada kemampuan nak pergi balik tu, bukan situlah kemampuan. Masalah pada individu tu sendiri. Jadi kita bagus lagi biar susah-susah sikit pergi, supaya kita kenangkan betul-betul ini memang peluang inilah sekali dapat pergi. Jadi kita gunakan betul-betul peluang tersebut. Itu kalau buat haji umrah ni lah. Baik. Pergi pula pada bab puasa Ramadan. Ramadan bukan setiap bulan, bukan setiap tahun kita dapat. Itu kita dah tak tentu lagi. Boleh jadi tahun ni kita tak sempat pun. Walaupun dekat dah ni. Dia bukan sebulan setengah je lagi. Bulan pun dah mengabar kan. Itu mana menunjukkan pertengahan bulan Rajab dah ni. Tinggal sebulan setengah lagi lebih kurang. Dalam 40 hari lah, lebih kurang 40 hari lebih sikit. Kita nak masuk pada bulan Ramadan. Kita tak tentu lagi. Boleh jadi besok bulan Ramadan, nampak dah nak bulan, kita dijemput ilahi dulu pada malam 1 Ramadan. Kita tak tahu, tak sempat pun kita nak masuk. Itu sempat juga masuk sekejap kan. Sebab tarawih betul Allah Ta'ala panggil. Sekian lah. Ada langsung tak sempat masuk pun. Kita tak tahu. Jadi kita gunakan bulan Ramadan yang tahun ni, jika kita dapat masuk dalam ni bulan Ramadan pada tahun ni, gunakan sehabis mungkin, sebaik mungkin. Dan kelas kita memang tak ada lah. Bulan Ramadan kelas kita tangguh dulu. Tumpukan pada ibadah. Tumpukan pada ibadah tarawih dan sebagainya. Tadarus Quran, jangan lupa. Tak khatam satu Quran, paling kurang khatam 1 juzuk 1 bulan. Tak apa, bagus lagi daripada tak baca langsung. Bagus lagi daripada tak baca langsung. Ataupun paling kurang tahun ni Ustaz, aku target untuk khatam surah Baqarah ayat 3 juzuk. Alhamdulillah, buat.
Surah Baqarah 3 juzuk kan? 2 juzuk lebih sikit lah, 2,5 lebih sikit, hampir 3 juzuk. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, gunakan sebaik mungkin. Zakat jangan lupa kita bayar. Zakat fitrah wajib setiap tahun. Dan zakat fitrah ni kita kena faham, yang suami dia boleh bayar untuk isteri, tak perlu minta izin. Tapi kalau anak yang dah balik, kita mak bapak sebelum kita bayar, kita minta izin dulu. Sebab pada asalnya anak itu sendiri wajib bayar zakat di sini, zakat fitrah. Sebab zakat fitrah ini wajib ke atas mukallaf. Kalau kita buka yang tadi tu kan, perbahasan mukallaf tu sikit, iaitu apabila dia dah balik, itu dikira mukallaf. Anak tu sudah balik, tanda-tanda balik tu kita masuk, insya-Allah. Anak tu sudah balik, jadi dia wajib bayar zakat fitrah sendiri. Tapi kita bayar, dah kita bayar tu baru kita beritahu kepada dia, minta izin dan sebagainya. Sah ke tidak kita punya zakat fitrah tadi? Jawapannya tak sah, dia jadi sedekah biasa. Tamat masalah kita ni, kami semaklah dalam kitab. Sebab tu sebelum kita pergi bayar, kita beritahu dulu. Bukan maksud minta izin tu kena bertulis, buat surat, mati stamp tu, tak perlu. Tak perlu sama buat agreement je tu. Bagi tahu kepada anak tu, ni abah nak, ataupun abah mak nak pergi bayar zakat ni, kan ikut sekali tak? Kalau dia kata, tak apalah mak pergilah, abah pergilah, tak apa abah bayarkan untuk kau, boleh? Dia kata boleh, boleh pun kita pergi bayar. Macam tu. Kalau dah berlalu dah sebelum Ustaz, tahu ni ganti. Bagi pada anak itu, berapa tahun dah kita bayar ataupun minta izin pada dia, 10 tahun, bagi pada dia RM70, biar dia bayar sendiri. Sebagai ganti. Kotak tu ni. Boleh. Kan 1 tahun dah RM7. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini satu benda yang kita nak kena tekankan juga dalam masyarakat kita. Terutamanya bantuan sama-sama ustaz yang ada dalam ni. Tentu kenaan dengan perkara tu, zakat fitrah. Zakat harta satu bab pula. Nak rujuk ke zakat harta tu kita ada wakil dari sini. Ustaz Syami. Ustaz Syami nama dia. Wakil PBZ. Alhamdulillah ada malam ni. Jadi boleh tanya kepada dia, boleh rujuklah kepada dia buat zakat harta. Tentang pendapatan, kau saham, kau simpanan dan sebagainya, itu semua boleh rujuk kepada dia. Macam mana nisab dia, macam mana kiraan dia, berbagai. Ustaz, aku ni Ustaz, pendapatan bulanan aku kalau ikut memang tak sampai nisab pun Ustaz. Nisab di mana ada had dia, had yang wajib zakat tu. Tak sampai pun, kita di wilayah Sultan ni bukan dalam 20,000 lebih. Ini nisab dia tu. Harta tu setahun tu 10,000. Aku bulan-bulan Ustaz, gaji aku dalam 1,000 saya besar. Tapi aku ni wajib zakat tak Ustaz? Tak wajib. Kira macam pun tak wajib. Tu banyak lagi benda yang kita nak kena bayar, betul ke tidak? Cumanya kalau boleh bagus pergi jugalah ke zakat, pesan zakat tu bayar untuk sedekah. Berapa kita mampu? RM5. Buatlah kad RM5 bayar sedekah bulan-bulan. Tolak kita gaji. RM5 kita mampu. Tolak je. Berapa ringgit? RM20, RM50, tolak je. Memang dia tak kira sebagai zakat, hukum dia dikira sebagai sedekah. Dikira sebagai sedekah. Baguslah. Ada sedekah yang memang setiap bulan berlaku. Tak perlu kita nak keluar duit masuk tabung lah. Itu baguslah, alhamdulillah, itu sangat bagus. Tapi yang ditolak tu daripada gaji kita. Kita bagi tu masuk kat PBZ. PBZ akan guna bagi pada asnah juga. Begitu. Mendirikan solat 5 waktu, ini tak perlulah kita nak bahas. Ini satu kewajipan yang memang setiap hari kita wajib. Kemudian pasal pada rukun iman, kata barang rahimahullah ta'ala, arkanul imani sittatun. Bermula rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab, wa rusulihi, dan beriman kepada segala rasul dan nabi-nabi, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat atau hari kiamat, wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, dan beriman dengan segala takdir, sama ada takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita tu baik ataupun buruk, semua daripada Allah Ta'ala. Baik ke kita dapat, buruk pun yang kita dapat, semua tu ialah ketetapan daripada Allah Ta'ala. Kalau orang beriman, dia takkan mengeluh. Dia takkan mengeluh dengan ketentuan Allah Ta'ala.
malah dia akan sabar. Ulama sufi dia kumpulkan dekat mana? Ini bolehlah kita catat sikit. Orang yang betul-betul beriman, dia akan nampak tanda dia begini. Apabila dia dapat nikmat, dia akan redha dan dia akan bersyukur. Redha plus syukur kalau dia dapat nikmat. Okay? Tapi kalau dia dapat musibah, ujian dalam hidup dia, dia redha tambah sabar. Dia redha dan sabar. Yang dapat nombor 2. Apa Pertama tadi, apabila dapat nikmat, redha dan syukur. Yang kedua, dapat musibah, redha dan sabar. Yang ketiga, apabila dia buat benda baik, dia buat kebajikan, dia buat ibadah, sebagainya, benda-benda yang baik-baik, maka dia akan redha dan syukur. Dia akan redha dan syukur. Dia akan redha dan dia bersyukur sebab dia dapat buat benda baik. Dan memang Allah Ta'ala tentukan pada ketika tu dia dapat buat benda baik, maka dia redha. Dia terima yang Allah Ta'ala tentukan tu dan dia bersyukur sebab dia dapat buat. Apabila dia buat maksiat ataupun dosa, maka dia redha dan dia taubat. Kenapa perlu redha? Sebab berlaku maksiat tu memang atas dia pilih, tapi izin dari Allah Ta'ala. Kita pilih nak buat baik, nak buat buruk tu. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk memilih nak buat baik ataupun nak buat jahat. Tapi bila kita buat jahat, berlaku kejahatan yang kita buat tu tadi, maksud dia apa? Dengan izin Allah Ta'ala. Apa kita dah tahu lah, Allah Ta'ala izin yang benda tu berlaku. Dan kita kena taubat, bertaubat. Ataupun bila kita buat maksiat ataupun kejahatan. Itu 4. Dapat amal 4 benda ni. Antara kata-kata tuan guru kami, orang yang ada 4 benda ni, dia dapat amal dari kehidupan 4 benda ni, wali dah dia tu. Wali dia tu. Wali dia mana dia? Kasih Allah Ta'ala. Itu maksudnya Allah Ta'ala sayang benda tu. Mana wali tu? Bukan mana wali tu boleh terbang. Faham orang kita ni, wali tu boleh terbang ke bawah senjata kan, campak dekat lautan Cina Selatan tu boleh patah balik. Subhanallah. Wali, semua yang wali je tu. Padahal benda tu mungkin ma'unah, betul Allah Ta'ala, bukan karamah. Mungkin juga benda tu sihir. Ya? Dia wali ni mesti ni tadi tu. Nak jadi wali ni dia kenal tu memang betul-betul tepat kukuh. Dia tak ada lagi dah hati dia tak ada bolak-balik je dah. Lillahi ta'ala, Allah. Betul. Dan dengan hak yang disebut tu tadi, dengan hak, dengan benda yang betul, atas kebenaran. Maksud dia tu atas kebenaran, selari dengan kebenaran, dan dengan dalil dan bukti. Bukti ni dah datang dalam yang ni kita sebut tadi lah. Bukti ijmali, bukti dalil akal, dalil nakal, semua tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan makna kalimah la ilaha illallah, wa makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Bermula makna kalimah la ilaha illallah itu tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya pada wujud melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka dia ada 2, dipanggil nafi dan juga isbat. Ambil sikit lah sebagai bentuk. Nanti kita masuk pada tajuk pengkah pula. La ilaha illallah. Kaedah para ulama dari sudut bahasa sendiri pun disebut apa? Ada nafi, ada isbat. Yang ni dia panggil nafi. Nafi ni makna penafian, kita tolak, kita nafikan, kita tolak. Illallah ni isbat. Isbat ni makna apa? Kita tetapkan tidak ada Tuhan. Memang takkan ada satu pun takkan jadi Tuhan. Illallah, malaikat Allah sahaja Tuhan. Betul. Nafi isbat.
Boleh tak kalau kalimah syahadah ni kita tukar Allahu Rabbi je, boleh tak? Allah Tuhan. Makna dia sama, tapi ketegasan makna tak sama. Maka ada orang pernah tanya kepada saya, Ustaz, boleh tak kalau orang mengucap dua kalimah syahadah, Ashhadu innallaha Rabbi, contoh, ataupun Ashhadu annallaha Rabbi, aku bersaksi bahawa Allah Ta'ala saja Tuhan. Allahu Rabbi ni kan, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Allahu Rabbi. Sah tak syahadah dia kalau macam ni? Jawapan dia tak sah. Kenapa? Kerana ayat yang macam ni dia tak ada ketegasan. Tapi ayat yang la ilaha illallah ada nafi isbat ni, dia ada ketegasan. Kita buat banding dari sudut bahasa kita. Bezakan dua ayatnya. Muhammad di dalam bilik. Itu ayat pertama. Muhammad dalam bilik. Dengan ayat yang kedua, tak ada siapa pun dalam bilik kecuali Muhammad seorang. Mana lebih tegas? Yang kedua. Itu maknanya. Soalan sedang kita nak faham maksud bahasa. Tidak ada Tuhan. Memang takkan ada langsung Tuhan. Walaupun orang anggap benda tu seolah-olah Tuhan, walaupun orang mentuhankan benda tu, tetap tu bukan Tuhan. Yang hanya semata-mata yang Tuhan ialah Allah. Itu Allah. Ya, insya-Allah lah. Lepas kita masuk pula ada punya faedah-faedah kalimah la ilaha illallah. Ni kalau nak bahan kita buat kitab. Jadi tak boleh bahan macam tu je. Nanti orang kata kita ni buat boleh bid'ah. Biasa tu. Allah Ta'ala alamu shawab. Baik, kita tengok sikit pada penawar bagi hati. Bagi tawar sikit hati kita ni. Penawar bagi hati ni makna dia ubat bagi hati. Ubat bagi hati kita yang budak gulana penuh dengan maksiat sebagainya, sama-sama dah sambil pun. Baik. Kita sambung pada musuh 4, pendahuluan tu. Kan kita dah pergi habis dah mukadimah hari tu kan. Syekh kata pada kita ada satu bahagian pendahuluan dan 3 tajuk kitab. Kitab kita ada 3 tajuk besar. Ada 3 pasal yang besar. Dan kita tengok pada pendahuluan. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Al-Qadim Mandiri dan kitabnya ni, pendahuluan. 1. Ketahui olehmu, bukan olehim olehum ke, ulahum, awaluhum ke, jangan baca itu. Ketahui awaluhum, habis. Dia belakang macam dia pakai bahasa Arab kan, padahal dia Jawi. Jawi lama. Jawi sekarang, mim tu akan ada waw belakang dah. Itu Jawi sekarang. Jawi sekarang ni dia panggil Jawi Zabah. Sebab ada revolusi sedikit dari sudut penulisan tu oleh almarhum Syekh tu, Syekh Zainal Abidin bin Ahmad, ataupun ringkasan dia Zabah, Pendeta Zabah. Pendeta Zabah ni sejarah dia ialah seguru dengan Tok Kenali. Pernah nampak tak satu gambar yang Tok Kenali bergambar di depan bangunan Majlis Agama Islam Kelantan? Masa Tok Kenali sama-sama dengan ulama-ulama Kelantan tubuhkan Majlis Agama Islam Kelantan yang pertama. Masa hari pertama ditubuhkan tu, dirasmikan tu. Perasan tak ada seorang pakai songkok, pakai baju Melayu, ada tongkat dekat tangan dia, dia duduk. Sebelah tu Tok Kenali ke selang 2-3 lebih kurang. Itulah Pendeta Zabah. Pendeta Zabah ni merupakan anak murid Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Fatani. Syekh Wan Ahmad Fatani ni merupakan tok guru kepada Tok Kenali. Jadi Syekh Wan Ahmad ni kehebatan dia melahirkan bukan sekadar ulama tetapi negarawan. Banyak hasil ulama-ulama dunia Melayu yang zaman selepas daripada Syekh Wan Ahmad ni
Maksud dia yang jadi anak buah Syekh Ahmad semua orang besar-besar. Mufti, orang hebat, tok wali, nasionalis, semua tu. Yang memerdekakan agama, yang memerdekakan kita punya negara Malaysia. Orang pernah tanya pada Syekh Ahmad, kenapa kita tak berperang je, kita nak jadi mereka? Kenapa kita nak kena buat apa ni? Perbincangan dengan British. Kan? Ada pula pada ketika tu isu di Kelantan. Sebab Kelantan ni negeri yang direbut oleh British dan juga Siam. Ulama-ulama sebagainya yang ada di Kelantan, dia kata bagus lagi kita bagi kepada Siam, kita bertuankan kepada Siam, nanti kita merdeka dengan Siam. Thailand lah sekarang. Tapi Syekh Wan Ahmad, bila orang tanya pada Syekh Wan Ahmad, dia tak terima. Dia kata bagus lagi kita merdeka buah British. Bagi je negara Kelantan ni buah British dia kata. Kita ni Malaysia apa? Masa tu tanah Melayu lah. Nak merdeka, pergi buat persidangan, pergi buat Tunku Abdul Rahman jadi wakil. Atas nasihat daripada siapa? Syekh Ahmad. Dan atas nasihat daripada Tok Dimat ni, Syekh Dimat Didi. Kita nak merdeka dulu dia ulama tuan. Sebab ahli politik dulu pasal dulu dia ni sepakat dengan ulama. Sepakat dengan ulama. Sebab tu Malaysia kita belum merdeka. Kalau tak sepakat dengan ulama, tak merdeka sampai bila pun tak merdeka. Bukti dia tarikh 31 Ogos 1957 kan, tarikh selamat kita merdeka kan. Tarikh itu siapa bagi cadangan merdeka pada tahun tu? Dia Dr. Rahman umum merdeka 7 kali tu. Lepas 7 kali itu pun ulama yang cadangkan kena sebut 7 kali. Siapa yang cadangkan tarikh tu? Datuk kepada Pak Lah. Pak Lah nama dia Abdullah kan, Datuk Abdullah Tuan Abdullah bin Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim tu pakar falak Malaysia. Ulama dari Pulau Pinang, Pulau Batas. Datuk pada Pak Lah. Datuk Pak Lah tu asuhan pondok. Baik. Yang baca doa ketika kemerdekaan kan, diumum kemerdekaan kan, kemerdekaan naik bendera tu, kemudian yang ada baca doa merdeka kan. Siapa yang baca doa merdeka tu? Mufti Negeri Sembilan pertama, Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Said bin Syekh Jamaluddin Al-Linggi. Mufti Negeri Sembilan yang pertama. Orang hebat. Semua ulama. Zakbar tu sendiri orang Negeri Sembilan. Baru ada Negeri Sembilan. Selingan. Tak begitu tahu apa hebat. Kita sebut dah awal tadi. Nak marah orang Kelantan dan Rasul sebagainya kan. Tu. Walaupun orang tinggal bosan. Tampuan pun hebat. Merdekanya kita di sebelah sini kerana antara bantuan daripada Brunei. Tapi jarah tu ditutup-tutup betul ke dia? Cuba tengok Pertabanan Tan Agong, mesti ada wakil pada Brunei. Itu dia cakap. Brunei memang dia tak nak masuk Malaysia, tapi dia bukan tak nak 100%. Faham kan? Dia bukan tak nak 100%. Dia tetap walaupun dia nak sendiri, negara dia otonomi dia sendiri, tapi dia masih ada kerjasama dengan Malaysia. Bukti dia Twin Tower tu satu tu Brunei punya. Tanyalah pergi betul lah, tak nak kita lah benda tu. Salah tempat kalau kita. Tuan kita dekat sini. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kerjasama dengan ulama. Nak bebas daripada apa? Covid ni kena dengan ulama. Kalau tak, sampai bila memang kes tu puluh-puluh ribu dah hari. Baik, pertama, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu, Syekh nak beritahu pada kita apa itu ilmu tasawuf. Kita baca ni lah dulu. Apa ilmu tasawuf? Bukan ilmu tasawuf tu ayat acak. Kasar sikit lah. Marah ni. Sebab orang nak butuh ilmu tasawuf. Ini kita jawab. Kita tengok Syekh Qadir Mandili sendiri jawab. Apa dia ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati
Mana ilmu tasawuf ni itu satu bentuk cabang ilmu. Untuk apa? Kita nak tahu. Dengan kita belajar ilmu tasawuf ni, dengan dia, maknanya dengan ilmu tasawuf tu kita akan tahu berkenaan dengan kelakuan-kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Satu cabang disiplin ilmu Islam. Untuk kita nak tahu dengan disiplin tasawuf ni, kita nak kenal hati kita sendiri. Sama ada kita ni bersifat dengan sifat yang mahmudah, yang terpuji tu, iaitu sifat-sifat merendah diri, sabar, sebagainya tu. Itu sifat-sifat mahmudah. Banyak lagi lah sifat-sifat yang baik-baik tu. Ataupun hati kita ni, kelakuan dia, sifat dia tu dengan sifat yang dicela seperti dengki, membesar diri dan bagai-bagai. Tu. Dan ada pun faedahnya. Mana faedah kita belajar? Apa kita akan dapat daripada kita belajar ilmu tasawuf ni? Maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati. Menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah, dan menghiasinya, nya tu balik pada hati, dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Adapun faedahnya, mana faedah ilmu tasawuf ni? Maka menyampaikan ia tu orang tu sendiri, manusia tu, orang yang belajar ilmu tasawuf ni, dia panggil sufi. Dia panggil sufi. Orang yang belajar ilmu tasawuf ni dipanggil sufi. Menyampaikan ia kepada mengosongkan hati. Mana faedah kita belajar ilmu tasawuf ni? Kita dapat menyampaikan, kita adalah kepada mengosongkan hati kita ni daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Mana dia? Sehingga hilang, fana segala-gala. Kita hanya fokus pada Allah Ta'ala sahaja. Macam mana kita nak fokus kalau hati kita ni penuh dengan sifat-sifat mazmumah tu? Dia jadi penghalang, dia jadi titik-titik hitam tu. Dan menghiasinya, makna menghiasi hati itu tadi dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Memandang kepada Tuhan sekalian alam ni dipanggil musyahadah. Boleh tulis situ, di maqam musyahadah. Syahadah. Dalam bab tasawuf ni, dia ada perjalanan-perjalanan dia. Pertama sekali kita kena taubat. Ni apa diringkaskan oleh para ulama lah. Kami tuntut dengan tuan-tuan guru dulu. Perjalanan ilmu tasawuf ni dia mula dengan taubat. Bukan taubat taubat. Ni taubat. Taubat. Taubat mana menyesal dulu. Minta ampun dulu pada Allah Ta'ala. Mula dengan taubat dulu. Tinggalkan dulu benda-benda yang jahat sebagainya tu. Kita menyesal betul-betul dan kita kena buat benda yang baik. Sudah taubat, kita terus kepada muraq. Tidak. Tuan guru tulis dulu macam ni. Dia kena mula dengan taubat. Ini tahap paling bawah. Sentiasa taubat. Itu yang kita sebut tadi. Bila buat benda yang tadi yang kita sebut tadi, buat benda jahat, kita buat maksiat, maka kita redha dan kita tahu taubat. Kembali balik kepada jalan yang betul. Taubat. Dan taubat ni banyak. Taubat ni banyak dia punya situasi. Kita dengan Allah, taubat dia ialah kita tinggalkan yang jahat tu tadi. Menyesal. Kemudian betul-betul minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, azam tak ulang balik. Janji tak buat balik. Tempat kalau kita dengan Allah Ta'ala. Tinggalkan. Kita rasa menyesal betul-betul. Kenapa aku buat benda ni tadi? Sama kita tinggalkan. Kemudian kita menyesal betul-betul. Kemudian kita minta ampun betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kita janji dah tak buat dah. Itu taubat. Kalau kita salah kepada Allah Ta'ala. Kalau salah dengan makhluk, 4 tadi tambah 1 lagi, iaitu kena pulangkan hak dia yang kita ambil tu. Kalau hak manusia, kita pulangkan hak manusia tu. Kalau hak haiwan, kita kena pulangkan pada haiwan tu. Kalau hak tumbuhan, kita kena bagi pada
letakkan hak pada yang berhak. Begitu. Kita perlu pulang balik. Semampu yang kita boleh. Dia sudah meninggal, anak dia ada, waris dia ada. Kita butang dengan beliau tu dah meninggal. Takkan kita nak pergi kubur dia, tanam duit kat dalam kubur? Tak betul. Jadi bagi pada waris. Macam tu. Betul lah. Tapi kalau kita buat salah, kita khianat orang, ambil rasuah, ambil hak orang, orang tu pula dah meninggal. Agak macam mana nak taubat tu? Astagfirullahaladzim. Itu masalah ni. Kalau mengumpat, bahasa budak sekarang dia bagi membawa. Lepas tu Habib Umar satu hari seorang pelajar dia jumpa dengan dia. Wahai Habib, macam mana aku ni nak mengelak daripada sifat mengumpat? Jadi Habib kata apa? Macam ni lah. Besok kau datang ke tempat aku ni, daripada rumah kau pegang satu bulu ayam. Kau tahu bulu ayam kan? Pedal duster tu. Itu yang kedayan pedal duster. Kau pegang pedal duster tu, kamu pegang. Dalam setiap perjalanan tu kamu cabut, kamu buang dia punya bulu-bulu tu tadi. Sepanjang perjalanan, setiap langkah kamu nak datang ke madrasah aku ni, cabut. Sempakkanlah kat tepi-tepi jalan. Ni cabut buang sampai ke tempat aku ni, ke madrasah dia tu, ke rumah kamu. Nanti kamu akan jumpa macam mana nak hilangkan sifat mengumpat ni. Jadi esok pelajar tu buat. Dia buat betul. Bila sampai depan rumah tu, dia pun fikir dah. Habis rumah dah tinggal ni rotan, habis nak pukul kau. Dia pun 50. Yalah dah habis, bulu dah habis kan, tinggal batang rotan tu je lah. Sampai pada rumah Habib Umar, dia ingat kau Habib Umar marah. Habib Umar kata apa? Sekarang ni aku perintahkan pula kau pergi kutip balik bulu-bulu tu tadi. Sudah. Macam mana kutip? Itulah ibaratnya kalau kita fitnah dan juga mengumpat orang. Kalau kita sebarkan aib orang, sekali kita dah sebarkan, kita nak tarik balik senang ke susah? Tambah pula zaman sekarang ni, zaman ni, satu berita palsu kita share dalam grup. Dalam grup tu pula ada satu orang, dia share lagi grup dia, macam mana kita nak padam yang lain-lain tu? Kita boleh padam lah yang kita share tu tadi, selagi mana ada berapa minit lah. Kalau dah lepas berapa minit, 5 minit, 10 minit, kita tak boleh padam dah kan? Tu orang tu tak meninggal, kita kata dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh, banyak lagu dah sesat dekat Malaysia. Bila orang tu meninggal sungguh, tak payah dia pula. Allah. Itu antara dia lah. Baik, makamnya kita nak naik kepada tasawuf ni. Pertama, taubat. Yang kedua, dia panggil muraqabah. Muraqabah. Mana muraqabah ni? Buat segala apa yang disuruh, kita tinggal segala yang dilarang. Mana buat ibadah. Dan perbanyak keibadah kita, kena buat lebih ke orang. Kena sungguh-sungguh tu. Muraqabah. Nanti akan sampailah pada satu tahap dia panggil musyahadah. Musyahadah ni makna melihat Tuhan. Lihat, kalau kita di atas muka bumi ni taklah lihat fizikal, tapi kita lihat kebesaran Allah Ta'ala. Panggil musyahadah. Sampai pada musyahadah ni dia panggil wasil dah tu. Orang tu dah sampai dah tu. Tapi yang ni tadi dia dipanggil sebagai orang tu sadik. Sadik, baru nak jalan. Kita baru nak jalan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, sampai sekadar itu saja dahulu. Pada dua. Kita sambung lagi pada waktu akan datang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada apa soalan? Sebelum kita tamatkan, ya. Musyahadah itu makna melihat Allah. Maksudnya kalau kita di nisbah kita di muka bumi ini, kita bukan melihat fizikal, tapi melihat keagungan Allah, melihat kebesaran Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kita lihat segala yang ada di sekeliling kita ni, kita akan ingat Allah. Dia gitu. Itu bukan musyahadah.
Pandang orang ni ingat Allah, pandang Allah, pandang, bukan maksud Allah ada dalam orang tu, bukan. Tapi diingat, sungguh hebat ciptaan Allah, sampai dia boleh buat orang macam ni. Dan sampai tahap macam tu, dia tengok pelacur pun dia tak akan kutuk tu pelacur. Dia akan ingat pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa orang, ya Allah, kalau dia ada dosa. Dan kalau aku ni berdosa kerana menuduh-nuduh dia sampai buruk pada dia, ampunkan aku. Sampai tak macam tu. Itu para ulama. Tapi kalau kita tengok orang manusia, kita kutuk dia, bukan kata buat maksiat. Beritahu je kalau Nabi ke kanan, lemak ke kiri, itu pun dia kutuk ke apa, habis satu dunia kalau nak tahu. Astagfirullah. Dia fitnah habis-habis kan. Padahal yang dia fitnah tu dia sendiri tak faham apa dia cakap. Astagfirullah. Tak mau banyak amat tu. Sebenarnya mungkin itu boleh sembang nama tu. Ada apa tak ada kan? Muraqabah tadi tu Ustaz. Betul baik sungguh. Muraqabah ni maknanya kita mendekatkan diri pada Allah. Muraqabah ni maknanya muraqabah ni maknanya mendekatkan. Macam mana kita nak dekatkan diri pada Allah bukan makna dekat fizikal. Kita nak dekatkan kita punya kerohanian, keimanan kita ditutup pada Allah Taala, iaitu dengan melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Malah perkara-perkara sunat tu memang kita kena lebih dengan jentuh. Kalau makruh seboleh-boleh kita tinggal. Benda wajib memang buat, benda haram memang tinggal. Benda sunat tu kita buat sebanyak-banyaknya. Benda yang makruh tu pula kita cuba tinggalkan dia seolah-olah macam makruh tu haram. Ibarat macam tu. Haram memang kita tak buat dah. Memang kita tolak awal-awal lah. Makruh tu pun kita cuba elak seolah-olah macam makruh tu haram. Bukan kata makruh tu jadi haram, tidak. Tapi pada kita, nisbah pada kita nak betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala tadi, benda makruh pun kita tak nak buat. Kita cuba elak. Itu. Banyak benda makruh ni. Kita tengok balik nanti bahawa kitab ni kan. Yang ni insya-Allah nanti kita tengok. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Boleh apa sekadar tu saja dulu kan? Baik, jadi ikut saya sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jazallahu Muhammadan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.